Okey, kalau macam tapi dalam hal-hal dunia ini pastinya kita ingin mewujudkan sebuah negara yang aman, sebuah negara yang tenteram. Kita mengimpikan semua itu. Jadi bagaimana agaknya kalau kita boleh mengadaptasikan segala yang Nabi dan juga para sahabat telah lakukan dalam konteks kenegaraan, khususnya negara kita? Okey. Pertama sekali sudah tentu apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang akhlak Nabi SAW, jadi Aisyah mengatakan, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Okey, jadi Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sebahagian para ulama mengatakan senang sahaja kita nak tahu akhlak Nabi, iaitu Nabi ibarat Quran yang bergerak, berjalan. Okey. Jadi kembali kepada cara untuk nak menerapkan, cara untuk kita nak terapkan jalan Nabi dan jalan para sahabat dalam konteks kita di Malaysia ini. Sebenarnya kita boleh lihat pertama sekali dalam surah Saba ayat yang ke-15 dan 16. Okey, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Okey, sesungguhnya bagi kaum Sabak di tempat kediaman mereka ada tanda kekuasaan Allah, iaitu dua buah syurga ni kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Okey. Jadi daripada ayat ini kita lihat praktikal Nabi SAW. Rasulullah SAW memastikan beberapa perkara. Antaranya ialah dari sudut penempatan, setiap orang mesti ada tempatnya. Hatta orang miskin pun diletakkan di mana? Diletakkan di dalam masjid. Kita biasa dengar Abu Hurairah sebagai ketua Ahlus Suffah, ketua golongan miskin di masjid kan. Okey. Banyaklah kisah tentang Abu Hurairah, tapi yang pentingnya saya nak pendekkan cerita. Mereka duduk di belakang masjid Nabi SAW, dan di situlah berkumpulnya orang-orang miskin. Jadi ada penempatan, hatta untuk orang miskin pun ada penempatan. Itu yang pertama. Apatah lagi untuk orang yang berada, ya. Yang kedua ialah rezeki. Jannatani 'an yaminin wa shimal, dua syurga ataupun dua kebun, okey, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, makanlah dari rezeki Tuhanmu. Daripada kebun itu dikeluarkan hasil, daripada hasil diberikan kepada rakyat masyarakat. Okey. Jadi itu isu antara perkara yang boleh kita terapkan. Pertama ialah dari sudut penempatan, yang kedua ialah dari sudut rezeki. Okey, kita perlu meneruskan delegasi mempertahankan dua perkara ini ataupun mewujudkan dua perkara ini, kediaman dan ekonomi. Kita juga dalam ayat itu, iaitu surah Saba 15 dan 16, wa rabbun ghafur, Tuhan yang maha penyayang. Jadi kita perlu menggesa diri kita dan pemerintah dan rakyat yang ada di sini, okay, rakan-rakan kita, untuk sentiasa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang ghafur, Tuhan yang maha pemberi pengampunan. Artinya kita kena buat ibadat yang banyak, okay, dan kesilapan yang ada kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sudut yang ketiga, iaitu sudut spiritual. Okay, di samping kemakmuran kediaman, kemakmuran ekonomi, perlu ada juga kemakmuran spiritual. Okay.